A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat alhamdulillah bersama-sama dalam sesi majlis ilmu kita pada pagi ini, iaitu majlis mentadabbur ataupun mempelajari mengambil sedikit daripada Al-Quran. Hari ini alhamdulillah kita sampai pada hari Sabtu hari ini 15 hari bulan alhamdulillah 15 bulan Ogos tahun 2020. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membaca page yang terakhir, muka surat yang terakhir daripada surah Ar-Rum. Alhamdulillah. Dan insya-Allah esok kita akan masuk pula kepada satu surah baru, iaitu surah Luqman. Hari ini kita akan baca iaitu muka surat 410 insya-Allah. Kalau ada Quran boleh sama-sama buka insya-Allah 410 410. Jadi hari ini untuk memulakan majlis, maka saya akan bacakan satu ayat penuh daripada muka surat ini, iaitu ayat 51 daripada surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarra lazallu min ba'dihi yakfurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan baca tentang apa yang Allah Ta'ala nak cerita lagi, iaitu apa yang berlaku, apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi SAW, kita tahu bahawa dia menghadapi manusia-manusia di hadapan dia yang tidak mahu beriman, yang menjadi objek kepada seruan, menjadi tempat Nabi SAW menyeru mereka. Jadi Nabi ajak mereka dan kemudian mereka membalas. Ada yang terima, ada yang tak terima. Tapi majoriti manusia adalah tidak terima. Hanya yang terima dikatakan pada masa tersebut hanyalah 3% saja. 3% sangat sedikit dah, iaitu yang beriman. Kalau dikatakan bahawa daripada masyarakat Mekah tu ada 10,000, lebih kurang 10,000 orang, 10,000 lepas plus minus sikit, tetapi yang menyahut seruan Nabi tu dalam plus minus 300 orang. Maknanya kita kata tak sampai 300 orang dalam, maknanya dalam berapa 3% kan, maknanya sangat sikit. 300, 3,000, 10%, 30,000. Jadi maknanya 3%, 10%, maknanya sekitar tu saja kan. Jadi manusia ini sangat-sangat sedikitlah yang ikut Nabi SAW. Jadi apa yang kita dapat, kita tengok kat sini kan. Maknanya dalam 200-300 yang ikut Nabi itu, Allah Subhanahu wa taala terpaksa, bukan terpaksa maksudnya terpaksa, tapi dalam masa itulah maka Nabi Allah Subhanahu wa taala telah memberi nasihat kepada, bukan memberi hiburan kepada Nabi SAW. Memang kecewa. Apa tak kecewanya, bekerja bersungguh-sungguh menyeru manusia ke jalan Allah, tiba-tiba yang mengikut baginda Nabi SAW adalah sangat-sangat sedikit. Jadi sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengulangi benda-benda ni. Inilah yang kamu dapati, ini yang kamu hadapi di dalam hidup kamu, dalam perjuangan kamu, dan inilah jangan kisah. Jadi itulah sebenarnya kisah daripada muka surat ini, daripada muka surah Ar-Rum ini. Dan kita tengoklah pada ayat yang terakhir nanti, kita akan tengok ayat berapa ni, ayat 60 daripada surah Ar-Rum ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iaitu apa? Fasbir. Jadi nampaklah maknanya kan, bahawa sebagaimana yang kita sebut, bahawa surah Ar-Rum ini adalah tanda-tanda kehebatan Allah Ta'ala yang tidak dilihat, tidak mahu dilihat, walaupun ada depan mata, tapi manusia tidak melihatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok dulu insya-Allah. Jika sekiranya kamu utuskan, kami kirimkan rihan fara'auhu musfarra, dan kemudian orang kafir tu, mereka tengok tiba-tiba Allah Ta'ala ni buat walain jika sekiranya. Jadi ulama-ulama tafsir kata walain tu ialah
lam tu, dipanggil lam tu adalah penanda kepada qasam. Qasam tu artinya sumpah. Jadi kalau ikut dari segi maknanya lah, demi Allah, jika sekiranya kami kirimkan, tengok kan, kami kirimkan, maknanya Allah Ta'ala sebutkan bahawa apa-apa yang datang tu, apa-apa yang berlaku ni sebenarnya lah pengiriman daripada Allah. Sebagaimana Rasul juga, Rasul tu adalah dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi arsalna, kita bukan arsalna tu kami kirimkan. Kemudian rihan satu angin. Sebelum daripada ni, muka surat yang kita baca sebelum daripada ni kan, iaitu muka surat 409 Allah Ta'ala sebutkan sebenarnya ar-riyah tu maknanya banyak angin banyak kali kan, maknanya angin. Tapi sekarang jika sekiranya Allah Ta'ala kata kami kirimkan kepada mereka satu angin saja, rih saja, tiba-tiba rih itu adalah rih yang bagi penangan mereka tak baguslah. Hanya kalau di padang pasir, kalau orang tanaman kan kadang-kadang mari ribut pasir gitu. Angin tapi disertai dengan ribut, ataupun angin dia merosakkan tanaman. Jadi manusia pada masa itu farau musfarra, melihat jadi kuning itu artinya maknanya jadi rosaklah tanaman mereka tu. La zallu min ba'dihi yakfurun, maka mereka terus akan jadi kufur, akan ingkar lagi, akan tak nak percaya dah kepada Tuhan, tak nak terima, tak nak bersyukur dan sebagainya kan. Kita nak kata kufur nikmat ke apa ke dan sebagainya, itu adalah pelbagai penafsiran lah kan. Tapi maknanya kat sini lah manusia terus rasa kecewa dengan Allah Ta'ala, terus rasa nak marah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah keadaan manusia. Padahal sebelum daripada ni Allah Ta'ala dah bagi banyak dah angin, hujan, menyebabkan tanaman. Maknanya kan kita tengok kan, banyaknya nikmat kita dalam hidup kita ni, ini kan kita reflektkan pada diri kita. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirimkan sedikit saja daripada perkara-perkara yang menyakitkan dia, tengok kan, dah sihat lama dah, tiba-tiba sakit sikit, terus kecewa dengan Allah Ta'ala, terus nak marah pada Allah Ta'ala. Jadi inilah sifat manusia yang Allah Ta'ala gambarkan di sini, seperti tanaman seperti manusia-manusia dengan tanaman mereka. Seterusnya, fa innaka la tusmi'ul mauta. Jadi ini adalah dikatakan sebagai hiburan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak kata kepada Nabi SAW, kamu ni tidak boleh memperdengarkan orang-orang yang mati. Orang mati maknanya mayat, mauta ni maknanya orang mati lah kan. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka ni mati? Mereka ni tak mati, mereka ni hidup. Tapi ulama' tafsir kata di sini mereka ni seperti mati. Kenapa? Kerana tak respon. Kita cerita pada benda betul yang mereka tak nak terima, kita cerita pada betul pun mereka buat dono. Jadi maknanya sifat ni lah sifat orang mati. Itu satulah kan. Satu pendapat tafsir lagi kata ialah kerana manusia ni kehidupan dia ada dua. Bila dia hidup, dia ada dua. Yang pertama ialah jasad dia ni, jasad dia, jantung dia, hati dia, pendengaran dia, mata dia dan sebagainya. Itu satu aspek. Tapi yang keduanya, ada satu lagi ialah apa yang hidup tu, iaitu hatinya, hati sanubari tu, hati yang merespon tu. Yang tadi tu telinga tu memang mendengar, mata tu memang melihat, tapi hati langsung tak boleh tak terima apa yang kita kata, tak dengar apa yang kita kata, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan dibawa oleh pendakwah Islam ni. Jadi maknanya kat sini ialah sebab itulah Allah Ta'ala gunakan perkataan mati itu menurut kata ahli tafsir lah. Fa innaka la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh dengar orang yang mati. Wala tusmi'us summa, kamu tak boleh memperdengarkan orang-orang yang tuli. Ad-du'a ni panggilan. Mana kamu panggil, kamu cerita, kamu dakwah apa pun, mereka ni tak nak dengar. Mereka tak boleh dengar. Iza wallau mudbirin, kalau mereka tu dah lari. Jadi kemudian iza wallau mudbirin, jadi mereka pun larilah. Allah Ta'ala kata mereka lari, tak nak dengar. Mereka lari macam tak nak dengar. Itulah masalah. Tapi Allah Ta'ala kata tak apa, mereka ni memang mati. Jadi mayat dan sebagainya kan. Itulah nama-nama lah kan yang kita kata. Tapi Allah Ta'ala sebut sini la tusmi'ul mauta. Kemudian wama anta bihadil umyi an dalalatihim, kamu tak mampu Muhammad, kamu tak boleh untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang buta. Umyi an dalalatihim, dia nak sesat. Jadi maknanya semua ni Allah Ta'ala nak katanya ialah apa? Kita ni hanya berusaha. Kadang-kadang kita cerita dah habis dah, itu tanggungjawab kita.
kita berusaha habis-habisan untuk memberikan orang faham, tapi orang tak faham juga. Kita nak cerita habis-habis tentang benda yang betul, Islam ni betul kan, apa yang diberi oleh Allah Ta'ala betul, Quran tu betul dan sebagainya. Tapi manusia kadang tak faham juga. Ada juga orang tak faham, tak boleh dengar kadang. Ada orang dengar tapi tak faham, tak boleh nampak kan. Jadi semua benda tu Allah Ta'ala kata adalah, semua tu adalah bukan kerja kau. Kerja itu adalah kerja Allah. Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada mereka, boleh. Tapi adalah sebabnya, dengan hikmahnya Allah Ta'ala tak buat in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Allah Ta'ala kata orang yang beriman, itulah sebenarnya orang mendengar. Dan mereka itu selepas daripada itu fahum muslimun, mereka tunduk kepada Allah SWT. Jadi maknanya kat sinilah ulama katakan kita ada al-iman awalan, sebab tu Islam, makna muslim. Jadi kan ada kaedah dia yang disebutkan apabila perkataan iman dan juga perkataan Islam disebutkan di dalam satu ayat, maka itu menunjukkan perbezaan. Jadi maknanya iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Gitu kan maknanya kan. Itu kaedah dia yang dipakai oleh ulama, iaitu apabila kalau disebutkan di dalam satu ayat itu dua-dua perkataan tu, maka maknanya adalah berbeza. Berbeza apa? Iaitu satunya untuk dalam, satu lagi untuk luar. Tapi kalau disebutkan secara satu saja dalam satu ayat tu, maknanya ialah kedua-dua, termasuk dalam dan juga luar. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tentang manusia ni. Manusia ni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu ni daripada dha'fin. Dha'fin tu lemah. Dha'fin tu ada bacaan dalam qiraat. Dia ada qiraat di sini. Ada baca du'fin, iaitu du'fin dengan baris depan, du gitu. Bukan dha'. Tapi kita mengikut bacaan Asim, kita baca dengan bacaan dha'fin. Kalau jumhurnya dibaca du'fin. Tapi kalau Asim, yang sebagaimana kita baca dipanggil dha'fin. Tapi makna dia adalah sama. Boleh baca du'fin, boleh baca dha'fin. Jadi kita baca dha'fin dan kita ikut qiraat Asim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini bahawa manusia ni Allah Ta'ala jadikan, tengokkan macam-macam peringkat kan. Dulunya dha'fin tu lemah kan. Apa dha'fin? Setengah ulama kata dha'fin tu ialah masa air mani tu, setitis air mani, lemah kan, boleh dicampak, boleh dibuang, boleh kan, maknanya kan tak boleh bergerak, tak boleh melawan. Ataupun ada setengah ulama kata dha'fin itu ialah maknanya baby, masa kecil kan, anak damik. Masa tu mereka kita boleh sepak, sebab itulah kan orang buang sana kan. Anak damik tu kecil-kecil, baby, kesian kan. Maknanya dia tak mampu untuk lawan. Akhirnya datanglah semut, datang apa, makan dia kan, datang anjing dan sebagainya. Kejahatan manusia kan, manusia buang, mana dia tak mampu. Itu dha'fin. Tapi selepas daripada itu Allah tukarkan, Allah ubahkan dia menjadi apa? Summa menjadi quwwah. Kuat tu maknanya pemuda, kuat, umur 20, umur 30, kuat kan. Tapi lepas daripada tu Allah Ta'ala kata pada summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, lemah balik, iaitu tua, dan juga syaibah, iaitu beruban. Jadi maknanya itu adalah proses-proses. Jadi Allah Ta'ala tu kenapa buat macam tu? Yakhluqu ma yasha', ikut dia lah kan, dia punya. Allah Ta'ala punya yakhluqu ma yasha', terpulanglah pada dia nak buat apa pun, itulah dia yang ciptakan. Wa huwal alimul qadir, dan dia kata alim, dia maha tahu, dia tahu kenapa dia buat macam tu, dia pulang qadir, dia mampu, dia nak buat. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan sini ialah kelemahan manusia sebenarnya kan. Manusia ni yang ingkar, yang tidak mau beriman tu sebenarnya itulah saja manusianya. Dia tu daripada kecil, daripada lemah kemudian jadi kuat, kemudian jadi dan seterusnya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Allah sebut sekarang bawa kita kepada hari kiamat pula. Jadi kita nampakkan bahawa dalam surah ni kan Allah Ta'ala bawa kan, dalam Quran pun macam tu kan, iaitu kan Allah Ta'ala bawa hari kiamat, cerita pasal kiamat. Allah Ta'ala hidupkan perasaan kita kan. Allah Ta'ala nak bawa nampakkan kepada kita kan bahawa kiamat ni akan berlaku macam ni akan berlaku pada hari kiamat. Banyak sangat kan ayat tentang kiamat kan dalam Quran. Kita tengok kan, maknanya sekali-sekali Allah Ta'ala bawa perjalanan sifat manusia sekarang dia bawa ke kiamat. Pada hari kiamat apa yang berlaku? Allah Ta'ala sebutkan kat sini, orang kafir ni yuqsimul mujrimun,
orang-orang yang jahat ni. Allah Ta'ala namakan mereka ni jahat. Orang-orang yang melakukan crime ni, kriminal orang ni kan, teruk mereka ni kan. Ma labisu ghayra sa'ah. Mereka kata, sekejap apa? Duduk dalam kubur, tinggal dalam kubur tu sekejap, dia kata. Ataupun ada ulama kata, ma labisu ghayra sa'ah ni ialah di dunia tu. Barulah mereka tahu. Kalau tak dunia ni mereka rasa lama kan. Kerana lama apa? Lama mereka buat benda ni. Boleh buat benda ni almost tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 90 tahun kan. Macam-macam manusia ni buat kan. Atas dunia ni dengan kehidupan dia. Jadi dia rasa lama lah, panjang kan. Macam-macam boleh. Tiba-tiba sampai di akhirat barulah tahu. Bila bangkit di akhirat barulah tahu bahawa sebenarnya hidup mereka tu sekejap saja. Ataupun dalam kubur tu sekejap. Padahal lama kan. Orang yang dah mati, orang dah dikubur kan, beberapa ribu tahun dulu tu, mereka ni kan akan dibangkitkan bila hari kiamat nanti. So bila dibangkit, mereka dah duduk dalam kubur tu lama, tiba-tiba kata baru sekejap. Kazalika kanu yufakun. Macam itulah mereka tertipu, dipalingkan kan. Kemudian waqala allazina utul ilma wal iman. Yang sebaliknya tadi tu orang kafir. Allah Ta'ala sebut pula kan orang Islam ni macam mana, orang beriman ni macam mana. Mereka ini orang-orang, iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala beri, nak sebutkan kat sini ialah orang-orang yang diberikan ilmu dan juga iman. Jadi sebab itu daripada sini kita boleh faham dua perkara kan. Jadi maknanya apa kan? Al-ilmu qabla al-iman. Maknanya, dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, Allah sebutkan iaitu fa'alam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu belajar, hendaklah kamu tahu. Jadi maknanya penting kat sini ialah al-ilmu. Al-ilmu tentang Islam kita lah kan, tentang Islam, tentang akidah dan sebagainya. Jadi yang berkaitan kat sini lah al-iman tu sendirilah perlukan kepada ilmu. Maknanya tak bolehlah kalau iman ni yakin, iman ni percaya. Tapi kalau percaya, benda tu yang kita percaya tu tak betul, ataupun kepercayaan kita tu silap. Sebab itulah penting kat sini. Ulama-ulama kita ada telah mengajarkan, telah menceritakan. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita kan, menceritakan kepada kita banyak dalam kitab-kitab mereka. Menceritakan tentang masalah akidah, masalah iman dan sebagainya. Jadi kita kena belajar. Tak cukup kita ni hanya ikut-ikut orang. Iman tak boleh ikut orang. Iman ni kena belajar. Jadi maknanya kita semua ni kan patut kena berikan masa lah untuk belajar tentang iman ni kan. Dalam Quran banyak kan cerita pasal iman. Apakah hakikat iman, patut yang mana betul, yang mana salah kan. Banyak ceritakan dalam Quran ni. Ulama-ulama kita ceritakan lagi dalam buku-buku mereka. Jadi kenapa kita tak belajar? Kita sibuk sibuk ke sana, sibuk ke sini, shopping sana, shopping sini kan. Tapi kita tak beri masa untuk kita belajar. Itulah masalah kita kan. Jadi insyaAllah kan. Tapi kita tengok apa bandingan kan. Kalau benda lain, manusia ni boleh belajar. Boleh belajar engineering, boleh belajar medik, boleh belajar benda-benda yang payah, complicated kan. Matematik tu kan bukan mudah kan nak belajar kan. Manusia tu cipta. Tapi tetap belajar kan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Ni jangan salah faham. Bukan saya nak kata bahawa sekolah tu salah. Tak. Tapi nak kata tak belajar tu salah. Yang tu belajar untuk dunia kita dan sebagainya kan. Tapi yang untuk iman kita ni juga perlu belajar. Bukan hanya untuk jawab soalan tapi untuk belajar supaya kita ni faham, supaya kita ni betul, iman kita betul, akidah kita betul. Jadi Allah Ta'ala sebutkan waqala allazina utul ilma wal iman. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan juga iman. Jadi innamal ilmu bit ta'allum, ulama katakan, iaitu ilmu ni mesti kena belajar. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi. Labistum, kamu dulu katakan, laqad labistum, kamu berada dulu kan. Berada fi kitabillah. Jadi di sini disebut sini apa maksudnya kan, kamu berada fi kitabillah ni. Ikut terjemahan dia kata macam ni. Berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman itu, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan. Maka inilah di hari kebangkitan yang dijanjikan itu, dan akan tetapi kamu dari dulu lagi tidak mau mengetahui. Dari dulu, sejak daripada kamu hidup, masa kamu hidup, kamu tak nak terima. Benda ni yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Itu katakan orang beriman katakan. Yang diberitahu, yang dah terkandung kan. Allah Ta'ala dah cerita semua kan kepada kita. Hari akhirat nanti apa? Dia akan berlaku hari akhirat. Atas dunia ni apa benda? Lahwun wa la'ibun kan. Permainan, senda gurau. Tak ada kan, sepatutnya menjadi tempat bekalan. Allah Ta'ala dah cerita semua dalam Quran, tapi kita tak nak, ni kamu tak nak dengar. Sekarang kamu baru tahu. Gitulah kan seolah-olahnya. Okey, seterusnya ialah
fayawma izin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun. Dua perkara yang saya sebut kat sini, iaitu orang zalim ni akan nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Akan nak minta maaf lah kan. Ni kan, ini bukan lembaga pengampunan negara ke, bukan. Ini bukan tempat nak minta maaf atas dunia dulu Allah Ta'ala dah buka peluang. Boleh istighfar, boleh. Mudah saja kan. Nak bertaubat boleh, taubat nasuha, tinggalkan maksiat. Kemudian minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala ampunkan kita, mudah. Orang Muslim mudah saja. Setiap orang boleh buat. Bukan tempat pergi ke macam kena pergi gereja ke, kena pergi jumpa father ke, tak. Sendiri-sendiri saja boleh buat kan orang Islam. Begitu mudahnya. Tetapi kita tak buat atas dunia ni. Bila dah sampai ke akhirat barulah kelang kabut kan, nak minta makzirah kan. Jadi orang zalim nak minta makzirah kat sini, tapi Allah Taala kata walahum yusta'tabun. Allah Taala tak akan bagi peluang. Mereka tak akan bagi peluang lagi untuk kembali semula, untuk minta maaf dan sebagainya. Itu bukan tempat untuk minta maaf. Di tempat minta maaf untuk beristighfar di mana? Di dunia ni. Jadi istighfar sekarang. Astaghfirullahalazim. Walaqad darabna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Allah Taala sebut seterusnya ialah dalam Quran ni Allah Taala sebut dah macam-macam lah. Cerita ada. Mathal ni ialah perumpamaan dan perbandingan. Termasuk kat situ ulama tafsir kata cerita al-qasas. Jadi maknanya dalam Al-Quran ni ada al-qasas. Dalam Quran ni ada cerita. Dalam Quran ni ada perbandingan. Allah Taala sebut kata an-namlu ada, iaitu semut. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan nak cerita pasal semut tu, nak cerita pasal kita ni kan. Sepatutnya kita kena reflect kan pasal Ankabut kita ni kan, bukan pasal tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan cerita-cerita. Allah Ta'ala sebut cerita Ar-Rum sekarang ni kan. Untuk apa? Untuk supaya kita ni reflect diri kita. Min kulli mathal, itulah kata min kulli mathal. Banyak ni Allah Ta'ala ceritakan. Wala in ji'tahum bi ayatin la yakulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun. Dan Allah Ta'ala kata lagi, dah bawa cerita, dah bawa ni kan untuk ambil pengajaran. Tapi mereka ni nak apa? Nak tengok benda. Air keluar daripada tangan kan. Nak apa? Nak tongkat macam Nabi Musa ke, nak terbelah laut ke. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kami beri pun benda-benda tu semua pada mereka, wahai Muhammad, kalau Muhammad boleh tunjuk pun, adakah mereka akan beriman? Tidak juga. Mereka akan kata apa? In antum illa mubtilun. Kamu ni mengikut benda tak betul. Mubtilun tu batil daripada perkataan batal maknanya mengarut. Mereka akan tetap kata juga Muhammad ni kau ikut mengarut. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, kalau kami bawa pun bukti-bukti dengan terang dan nyata pun di tangan Muhammad, maka mereka tak akan terima juga. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala berilah sekadar-kadarnya mengikut apa yang Allah Ta'ala tahu, dan apa yang Allah Ta'ala tak beri itu, apa yang diminta oleh orang kafir itu, tidak semestinya bahawa Muhammad itu tak betul. Kazalika yatma'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah Ta'ala dah chop kata. Yatma' tu maknanya chop, macam ada kotak kata kan, dah dicop kat luar tu, dicop, tak disil kan, seal. Dah tak boleh lah. Tak boleh keluar, tak boleh masuk apa-apa. Itulah dia perumpamaannya Allah Ta'ala sebutkan sini, kazalika yatma'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Orang yang tak faham, orang yang tak tahu, orang tak nak beriman tu, itulah keadaan dia. Seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini dan ayat yang terakhir daripada surah Ar-Rum ini, Allah Ta'ala kata apa? Fasbir, maka hendaklah kamu sabar. Jadi nampaklah kita kan bahawa kesimpulan daripada semua itu ialah pertarungan, pertempuran kan. Apa yang dihadapi oleh Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir di hadapan mereka, orang yang tak nak beriman, orang yang orang yang menentang baginda, orang yang mentakzibkan baginda. Jadi tapi baginda tetap berdakwah kan. Kalau tak hilang sabar kan, kalau ikutnya kan, kalau dalam keadaan begitu. Tapi Allah Ta'ala telah katakan cerita banyak. Allah Ta'ala sebutkan lagi, inilah perangai manusia, inilah gini-gini, akhirat ni macam ni. Akhirnya Allah Ta'ala kata fasbir, hendaklah kamu sabar. Jadi Allah Ta'ala akan juga berkatalah kepada kita kan pada hari ini, bersabarlah dalam kerja kita ni, dalam kerja Islam kan, dalam dakwah kita kan, dalam usaha kita menjadi orang Islam alhamdulillah. Tapi tak cukup sekadar Islam untuk seorang diri kita saja kan. Di keliling kita ni ramai lagi orang yang tidak beriman. Sebagai contohnya kan, daripada 7 bilion manusia atas dunia ni, ramai lagi, majoriti tidak beriman. Kemudian yang beriman pun ada yang beriman cukup makan, ada yang beriman
senipis kulit bawang, ada yang beriman tidak beramal, ada yang beriman tapi kita tengok depan mata kita kan. Pada hari ini di depan kita orang Islam kan, yang macam-macam kan perangai dia kan, kita tengok dalam internet, kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam IG, kita tengok dalam semua, kita boleh tengok kan macam mana banyak mereka tu adalah orang Islam tapi orang Islam sendiri. Jadi inilah kerja sepatutnya kita kena buat. Kalau kita tak buat, siapa nak buat kan? Sedangkan itulah tanggungjawab kita. Sama seperti sembahyang, kita kena ajar orang, kita kena cerita pada orang kan. Bukan untuk diri kita saja kan, kita sembahyang baik tak cukup kan, insyaAllah kan. Jadi sebab itulah yang dibuat oleh Nabi kita kan. Nabi kita menyeru, kerana itulah Islam sampai kepada kita pada hari ini, Masya Allah kan. Jadi oleh kerana itulah maka sabarlah, bersabar sikit saja masa lagi. Bila sikit tu? InsyaAllah sebelum kita mati, insyaAllah kita mati, lepas tu kita akan tenang insyaAllah. Kalau kita tak buat benda-benda macam ni kan, kita tak berusaha, kita tak bekerja untuk kebaikan Islam dan sebagainya kan, untuk menyebarkan Islam dan sebagainya, nanti kita akan mati, kita akan merana. Itulah masalahnya kan. Jadi fasbir inna wa'adallahi haqqun. Janji Allah itu betul. Yakin janji Allah. Janji Allah tu apa? Dia akan menolong kan. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Kita dah baca sebelum daripada ni kan ayat semalam. Wala yastakhifannaka allazina la yuqinun. Orang-orang yang tak yakin ini janganlah menyebabkan kamu ni rasa gundah gulana, sedih kamu. Itulah Allah Taala sebutkan. Jadi banyaklah Allah Ta'ala sebutkan tempat-tempat lain juga, fala'allaka bakhi'un nafsak dalam surah Al-Kahfi dulu kita bacakan. Jadi maknanya memang betul dia akan menyebabkan Nabi ni tertekan, menyebabkan Nabi ni kecewa kadang-kadang tu kan. Nabi pun kecewa kan. Jadi perasaan itu perasaan manusia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni, la yastakhifannak wa la yastakhifannak allazina la yuqinun. Janganlah orang-orang yang tak nak percaya itu menyebabkan kamu ni tertekan, depress dan sebagainya kan. Jadi setakat itulah hari ini alhamdulillah kita tamat surah Ar-Rum, dan insya-Allah kalau tidak ada masalah kita akan sambung esok surah Luqman insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.